Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran Ustazah Huda bersama Ustazah Huda dalam tajuk Akidah tahun 4 yang bertajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Okey, cuba perhatikan. Nampak tak gambar apa? Gambar laut kan? Kalau kita tengok laut, kalau kita pergi ke pantai, kita tengok laut, apa yang kita rasa? Sudah pasti tenang kan? Okey. Apa kaitan antara laut dengan tajuk yang saya nak ajar hari ini? Okey, kita tengok Al-Azim yang bermaksud Maha Agung. Al-Azim yang bermaksud Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung daripada segala sesuatu. Yang agung itu hanyalah milik Allah. Agung segala-galanya. Siapa pun tak boleh tandingi. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok maksud Al-Hamid. Al-Hamid bermaksud Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Maha Terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Siapa yang bagi nikmat dekat kita? Sudah tentu Allah. Sebab itulah hanya Allah yang layak dipuji. Okey, kita tengok dalil Nakhli Allah Al-Azim. Dalil Nakhli ialah dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dialah maha tinggi, maha agung. Dialah itu merujuk kepada Allah. Okey, tengok dalil Nakhli Allah Al-Hamid pula. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Okey, Allah Maha Terpuji. Dah sebut kata Allah Maha Terpuji, yang layak dipuji hanyalah Allah. Okey, kita tengok kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kenapa penting kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ni? Okey, yang pertama, supaya kita sentiasa merasai keagungan Allah. Okey, bila kita beriman, kita sentiasa rasa keagungan Allah. Yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Bila kita sadar kita hanyalah hamba, yang agung itu hanyalah Allah, maka secara automatik kita boleh belajar untuk membentuk pribadi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih kerana yang kurniakan nikmat, kerana yang memberi kepada kita. Segala apa yang kita ada semuanya adalah milik Allah. Dengan sebab itu kita terus bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang diberikan. Kita tengok yang keempat. Berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Bila kita sedar kita banyak kekurangan, kita hamba sahaja, kita hanya hamba yang banyak kelemahan, maka kita terus berusaha untuk membaiki diri. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita buat dosa, kita minta ampun. Itu adalah ciri-ciri orang yang sentiasa membaiki diri.
Okey, yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Kenapa dikatakan melazimi? Sebab kadang-kadang ada orang yang dikurniakan lebih sedikit hartanya, sombong, macamlah harta tu dia punya. Lebih sedikit dari segi ilmunya, sombong, konon-konon macam ilmu tu dia punya. Lebih sedikit kepakarannya, sombong, konon-kononnya kepakaran tu milik dia. Sebenarnya itu hanyalah pinjaman daripada Allah. Bila kita sedar dengan keagungan dan kemuliaan Allah, maka dengan secara automatik kita terus sedar semua yang ada pada kita hanyalah sekadar pinjaman. Jadi kita terus rasa rendah diri dan tak boleh sombong. Okey, tengok lagi yang keenam, selalu memuji Allah dengan menyebut Subhanallah. Apa saja yang kita tengok kita sebut Subhanallah. Macam saya kata tadi, kita tengok laut, apa yang kita rasa? Cantik, indah. Tidak ada yang mampu menciptakan secantik itu kecuali Allah. Maka bila kita tengok laut, kita tengok gunung yang cantik, kita terus kata Subhanallah. Okey, kita tengok. Apa bukti yang menunjukkan kata kita ni beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Kena ada bukti pula. Okey. Saya seorang Muslim yang taat. Macam mana nak membuktikan kata kita ni merupakan seorang Muslim yang taat? Yang pertama, melakukan amal soleh, iaitu mengerjakan perkara yang baik. Yang kedua, menjauhi maksiat. Maksiat tu perkara yang buruk. Itu menunjukkan bukti kata kita taat. Okey. Bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud tawakal? Tawakal maksudnya kita yakin sepenuhnya dengan kehendak Allah. Okey, dengan peraturan yang disusun oleh Allah. Yang pertama, meyakini semua ketentuan Allah dalam kehidupan. Apa saja yang kita dapat, kita tawakal, kita yakin sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Contohnya, kalau kita dapat nombor 1, mesti kita seronok kan? Benda yang gembira. Tapi kalau kita dapat nombor last, mesti kita tak seronok. Tapi kita kena ingat, kita kena muhasabah balik. Mungkin ada hikmah dia. Bila kita dapat nombor last, kita muhasabah balik. Oh, mungkin aku kekurangan dari segi usaha. So, aku kena usaha lagi. Okey? Banyak benda. Contohlah kata, kita jatuh basikal. Kenapa kita jatuh basikal? Mungkin Allah nak ingatkan kita, kata kita banyak lalai dengan main basikal sehingga meninggalkan solat. Banyak benda yang kita kena fikir, apa yang kita dapat dalam kehidupan kita, semua ada hikmah. Inilah yang dikatakan yakin dengan ketentuan Allah. Okey, tengok yang kedua, berusaha dengan tekun untuk berjaya. Nak berjaya mesti usaha. Mesti ada tekun. Bukan sambil-sambil lewa. Jangan tawakal je. Aku tak apa, aku tawakal. Tak baca buku pun tak apa, nanti aku berjaya. Tak bolehlah macam tu. Mesti ada usaha. Okey, kita tengok lagi. Bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang ketiga, saya mensyukuri nikmat Allah. Macam mana yang nak membuktikan kata kita ni bersyukur? Yang pertama, saya mengagungkan kehebatan Allah. Apa bukti kata mengagungkan kehebatan Allah? Kita tengok di sekeliling kita, kita tengok diri kita pun dah cukup. Tangan dan jari-jari kita boleh bergerak. Kaki kita boleh bergerak dan berjalan. Kita boleh bercakap, semua tu kehebatan Allah. Yang kedua, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Allah bagi kita tangan, buatlah benda yang baik. Allah bagi kita kaki, buatlah benda yang baik. Allah jadikan kita mulut sempurna, muka cantik, buatlah benda yang baik.
banyak nikmat yang kita tak mampu nak hitung dengan tangan kita. Okey. Yang ketiga, sentiasa memuji kebesaran Allah. Okey, sentiasa memuji kebesaran Allah. Yang kita duk sebut dalam semayang alhamdulillah tu pun, setiap kali lepas semayang kita baca wirid alhamdulillah, alhamdulillah tu pun tanda kita memuji kebesaran Allah. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimah yang ringan di lisan namun berat di timbangan pahalanya. Okey, ada dua kalimah yang ringan di lisan, maksudnya senang saja nak sebut, tetapi pahalanya berat, dan kedua-duanya dicintai oleh Allah, iaitu ucapan subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Alhamdulillah, selesai pengajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.